Audio Jungle. Kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bertugas bersama saya pembaca berita anda, Alia Akira binti Razak. Hak keistimewaan orang Melayu kini dipertikaikan. Hak keistimewaan orang Melayu sepatutnya tidak perlu dipertikaikan, ianya kerana terdapat wasiat dan kehendak daripada Raja-Raja Melayu untuk mengekalkan kesinambungan sejarah kedaulatan dan kekuasaan politik Melayu yang terletak pada Raja-Raja Melayu kepada kesinambungan kedaulatan raja, kedaulatan negara dan Raja-Raja Melayu. Terdapat 7 wasiat Raja-Raja Melayu, iaitu yang pertama ialah: kami namakan dan kami panggil dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung Persekutuan Tanah Melayu, iaitu kini Malaysia. Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain gunung ganang, tasik dan hutan simpan. Tanah simpanan Melayu kini sehingga nisbah 50%, selebihnya kamu rebutlah bersama kaum-kaum yang lain. Seterusnya ialah kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang memerintah negara ini. Kami menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta hak milik kamu, kami tubuhkan regimen askar Melayu selain untuk membantras kekacauan dalam negara dan ancaman daripada luar negara. Kami juga isytiharkan Islam sebagai agama persekutuan. Kami juga isytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan dan keistimewaan orang-orang Melayu, juga kepentingan sah kaum-kaum lain yang ditambah juga kepada kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak. Kini sudah terang lagi bersuluh, terdapat 7 wasiat yang Raja-Raja Melayu telah wasiatkan kepada negara kita. Kini saya serahkan kepada wartawan yang bertugas, iaitu Suhana Binti Sapri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, wartawan anda Suhana Binti Sapri, yang akan melaporkan isu-isu hangat dan isu-isu semasa yang menjadi tular di media sosial, iaitu hak keistimewaan orang Melayu dipertikaikan. Jadi hari ini saya akan mengupas sedikit tentang isu tersebut. Baiklah, hari ini saya akan menemu ramah netizen negara kita untuk membincangkan tentang isu keistimewaan hak Melayu dipertikaikan. Okey, Puan, boleh saya temu ramah Puan? Ya, boleh. Puan, boleh tak Puan terangkan apa pendapat Puan tentang keistimewaan hak orang Melayu dipertikaikan? Saya tak setujulah, sebab tu adalah hak majoriti kita sebagai rakyat. Saya tak setuju hak keistimewaan orang Melayu ini dipertikaikan, walaupun kita ini berbilang bangsa, kaum dan agama, tetapi majoritinya inilah bumi kita yang perlu dipertahankan, terutama sekali istimewaan orang-orang Melayu. Jadi sebagai bangsa yang lain kena akur kerana dia dah termaktub di dalam perlembagaan di antara pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Di Malaysia ni satu yang baiknya kita mengikuti lunas dan juga perundangan seperti mana saranan Rasulullah SAW. Kalau kita kaji balik, ia adalah sama dengan perlembagaan Madinah yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Puan atas maklumat ataupun pandangan anda sebentar tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penonton-penonton pada hari ini, dan kita akan temu ramah lagi orang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Malik. Saya akan menerangkan isu-isu tentang pertikaian hak-hak orang Melayu. Terdahulu kita baru lepas peralihan kerajaan lama ke yang baru, dan isu-isu kaum dan agama masih lagi menjadi bahan provokasi pihak-pihak dalam menuntut hak dan kesamarataan antara kaum, agama dan gender. Isu sensitif yang timbul dapat mewujudkan pola hubungan sosial yang tidak harmoni antara kaum dan agama dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Antara isu-isu sensitif daripada sebelum pilihan raya adalah
penghinaan terhadap agama Islam, Kaabah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, kalimah Allah. Yang ketiga, Bible dalam bahasa Malaysia. Keempat, hak penjagaan anak. Kelima, murtad. 6, tuntutan mayat mu'alaf. 7, hudud. 8, azan dan tahrim menggunakan speaker. Bawa anjing dalam troli. Pesta arak. Dan dobi yang mesra pengguna Islam. Itu adalah isu-isu sebelum pilihan raya. Dan isu-isu semasa pilihan raya adalah status Islam sebagai agama rasmi persekutuan, mencabar hak keistimewaan Melayu dalam perlembagaan, dan yang ketiga adalah mempersoalkan kedudukan institusi beraja. Keempat, mempertikaikan fungsi institusi Islam seperti JAKIM dan menstrukturkan semula agensi Islam. Kelima, mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, teks edaran dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Yang keenam, membuka mara kepada bukan Bumi Putra. Ketujuh, menghidangkan menu berasaskan khinzir kepada wartawan. Kelapan, pengiktirafan UEC. 9, skandal 1MDB. Ke-10, menuntut supaya Universiti Teknologi MARA UiTM supaya dibuka untuk semua kaum. Ke-11, LGBT. Dan ke-12 adalah uniform pramugari pekerja wanita Muslim. Dan dalam yang ni semua adalah senarai isu-isu yang ada. Dan dalam hak pertikaian orang Melayu atau hak tuntutan yang diorang pertikaikan yang diorang minta kesamarataan adalah mencabar hak keistimewaan Melayu dalam perlembagaan, mempersoalkan kedudukan institusi beraja, mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, teks edaran dalam bahasa Mandarin dan Tamil, mempertikai fungsi institusi Islam seperti JAKIM, membuka mara kepada bukan Bumi Putra, dan menuntut supaya Universiti Teknologi MARA UiTM supaya dibuka untuk semua kaum. Dan secara umumnya pelbagai hak istimewa orang Melayu dipersoalkan oleh kaum kumpulan ultra pluralis, di antaranya isu kedudukan Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu, peranan institusi beraja dan hak keistimewaan Melayu. Ini kerana bagi mereka peruntukan tersebut tidak adil. Hakikatnya tuntutan ini bukan sesuatu isu yang baru. Sebelumnya ia diperjuangkan oleh kaum-kaum tertentu. Dan sementara orang Melayu berpegang keras dengan merujuk kepada sejarah hak Bumi Putra mesti pertahankan dan diberi keistimewaan khusus. Hakikatnya hak istimewa tersebut digubal dalam pembentukan perlembagaan persekutuan dengan mengambil kira suatu pelbagai pihak. Hakikatnya keistimewaan Islam telah dimasukkan secara rasmi apabila Islam dalam perlembagaan 1957 dan 1963 telah diberikan taraf agama negara. Keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Bumi Putra adalah adil. Ini kerana keadilan dalam Islam bukan bererti sama rata, tetapi dalam agama lain juga tidak merujuk kepada sama rata. Hak istimewa ini adalah adil kerana sumbangan sejarah dan akhlakiyah mereka. Secara ringkasnya, sebab-sebab tersebut merangkumi peranan memberi watak kepribadian dalam pembentukan negara, sumbangan peranan memberi watak dan kepribadian dalam pembentukan negara, sumbangan dalam penubuhan tamadun antarabangsa, jasa orang Melayu dalam mempertahankan kawasan ini dari ancaman luar, serta penjajahan dan sikap berlapang dada dan muhibah orang Melayu dalam menerima kaum lain sebagai warga negara. Dan terdapat juga caranya menangani isu-isu sensitif ni. Antaranya kita mestilah sentiasa saling bertoleransi, saling menghormati, saling bantu-membantu, saling berdialog dan berbincang. Perkara ini
Keseimbangan dalam masyarakat dapat dibentuk di samping keharmonian antara agama dan kaum, dapat disuburkan dengan baik, malah isu sensitif juga dapat ditangani dengan berkesan sekiranya tiap anggota masyarakat tanpa mengambil kira kepercayaan agama, perbezaan kaum dan juga gender kembali kepada asas pembentukan perlembagaan negara dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sewajarnya kesantunan dan kesalehan sosial menjadi pemangkin dalam pembinaan masyarakat Melayu Malaysia baharu, bukannya diwarnai dengan isu provokasi dan konflik. Itu sahaja penerangan saya tentang isu-isu ataupun senarai isu-isu yang dibangkitkan semasa sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Audio Jungle.